Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, alhamdulillah ramai yang sibuk hari ni actually saya tahu. Tapi alhamdulillah yang bagi kita yang boleh spend masa sekejap duduk sini dan insya-Allah kita cuba manfaatkanlah lebih kurang masa dalam 1 jam ni. Hari ini sebenarnya kita akan bersantai-santai dengan satu topik yang saya rasa amat istimewa, dan topik ni insya-Allah memang amat dekatlah di hati kita sebab majoriti daripada kita memang sentiasa deal dengan anak-anak remaja yang sentiasa ada anak-anak saudara, anak-anak rakan kita, dan saya rasa isu ni memang tepat sekali lah untuk kita bincangkan pada hari ini. So hari ini sebenarnya kita akan bersama dengan orang yang istimewa, yang memang kalau kita kata dia really walk the talk lah, yang memang bekerja di lapangan dan orang yang amat dekat dengan isu-isu yang kita akan bincang sebentar tadi. Beliau adalah Sharifah Sharina binti Syed Aswad. Okey, so saya dah bagi biodata beliau dalam kebanyakan grup, tapi bagi anda yang baru berkenalan dengan speaker kita, insya-Allah kita akan dengar dengan lebih lanjut daripada beliau selepas ini. Tetapi orang ni adalah amat special lah saya rasa sebab beliau memang seorang yang membawa pelajar-pelajar ataupun remaja-remaja yang dah terjebak ataupun dah terlanjur dengan dadah ni. Jadi beliau adalah orang yang bertanggungjawab memimpin tangan pulang ke pangkal jalan. Dan beliau adalah seorang pengasas juga bersama dengan 2 orang rakan ustaz, iaitu Ustaz Wafi dan saudara Muhammad, yang telah membuka pusat rawatan Darul Islah. Saya pun personally saya first time kenal dengan Sharifah Sharina dalam ni. InsyaAllah kita berjumpa di alam maya ni. Asbab adik saya lah, adik saya saudara Anwaruddin pun ada dekat sini, dan insyaAllah hari ini kita sama-sama berkongsilah apa yang nak dibincangkan. So saya tak nak lengah-lengahkan masa lagi, saya terus jemputlah Cik Sharifah Sharina, ataupun panggilan mesranya adalah cikgu Cikgu Sharifah. Okey, saya silakan. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh dengar dengan clear ke? Okey, alhamdulillah clear. Baik. Okey, pertama sekali terima kasihlah menjemput untuk cakap mengenai tajuk yang bukanlah baru dekat negara kita ni pun, dah berzaman-zaman tajuknya tapi masih lagi berlaku dan masih lagi berlangsung. Malah di zaman pandemik ni kita melihat dia menjadi satu perkara yang lebih dahsyat. Sepatutnya dadah ni dah diisytihar sebagai pandemik juga sebenarnya. Sebab dia bukan bertambah kurang, bertambah banyak dan dah berleluasa sejak zaman-zaman. Jadi untuk petang ni saya nak kongsikanlah apa yang pengalaman sedikit. Pengalaman saya ni sangat sedikit, tetapi kalau ianya boleh membantu ibu bapa khususnya dan orang ramai di luar sana, mungkin dapat bila saya kongsikanlah apa yang saya dapat, yang telah saya lakukan. Jadi saya rasa kita lebih senang buat cara macam sembang lah kot. Ada soalan tanya je, cerita lebih mudah lah. Jadi pengalaman saya ini bermula, sebenarnya background saya ialah sebelum COVID-19, saya bersama 2 orang rakan lain, iaitu Suhaimi dan Soleh, kita menubuhkan NGO bernama Projek Iqra. Fokus kita ialah pendidikan untuk kanak-kanak dengan remaja di kawasan-kawasan miskin, iaitu di komuniti miskin, kampung-kampung, PPR, dan juga kita mula masuk ke sekolah-sekolah. Apabila berlakunya pandemik, program-program kita terhenti kerana kita mengikut SOP daripada MOE. Jadi kita berehat selama hampir 2 tahun, tapi dalam masa sama kita buat kerja-kerja lain lah, sebab bila masuknya musim COVID ni, dia punya cabaran dia tu benda-benda lain yang timbul. Jadi antara salah satu yang timbul semasa COVID-19 ni, selain daripada isu-isu yang biasa kita dah dengar, ialah peningkatan penggunaan dadah di kalangan remaja dan belia awal dewasa.
Ya, itu fokus yang saya pilih lah. Jadi terjebaknya dalam bidang ni kerana pelajar-pelajar dalam projek Iqra yang kita hantar pergi belajar ke kolej kemahiran terpaksa pulang ke rumah dan berkurung di rumah. Sebahagian daripada mereka ni, background mereka adalah asalnya merupakan pelajar-pelajar sekolah Henry Geni. Jadi kita pernah ada kolaborasi dengan sekolah Henry Geni yang mana Henry Geni akan minta kita bantu pelajar-pelajar mereka yang dah habis tempoh untuk sambung belajar tapi tak mampu. Jadi dari situlah kita ambil mereka-mereka pelajar-pelajar ini, kita terus hantar ke kolej. Jadi ketika mereka pergi belajar kolej, kemahiran, ada yang ambil diploma dan sebagainya, keadaan okey, tak ada masalah. Okey. Jadi dia bermula apabila COVID-19 melanda, mereka terpaksa pulang ke rumah masing-masing, berkurung di rumah. Jadi di situlah antara yang saya lihat momen ataupun tempoh-tempoh yang mana mereka ni jatuh kembali. Mereka balik semula ke kawasan yang dah lama mereka tinggalkan, ya, semenjak tinggal di Henry Geni. Sebaik saja mereka keluar, kita terus ambil, terus hantar belajar. Mereka tak duduk di rumah. Jadi apabila COVID, terpaksa pulang ke rumah, berkurung di rumah dalam tempoh yang lama dan mulalah dihubungi semula oleh kawan-kawan di sekitar kawasan. Jadi pada tahun 2000, akhir 2000, saya lihat seorang-seorang pelajar jatuh. Ya, terjebak semula dengan dadah. Jadi apa yang saya buat pada akhir tahun 2000, saya lihat keadaan ni makin tak boleh nak dibiarkan. Kalau kita katakanlah selepas habis COVID, kita sambungkan dia hantar belajar, tak guna sebab dia dah terjebak balik. Jadi kena selesaikan dulu permasalahan tersebut. Jadi saya cari di internet dan saya berjumpa dengan satu pusat rawatan namanya Pusat Rawatan Darul Al-Zikri yang terletak di Ulangat. Jadi saya hantar 2 orang pelajar masa itu permulaannya. Seorang pemuda umurnya masa tu 17, dia pergi belajar kolej kemahiran. Seorang lagi dia adalah bekas banduan yang baru keluar, kita hantar dia belajar di Johor. Kemudian dia terjebak dengan ketum dan pil kuda. Jadi kita hantar 2 orang ni pergi belajar, kita bantu 2 orang ni pergi ke situ untuk rawatan. Dan dari situ saya lihat ianya membantu. Ya, tempoh rawatan 44 hari itu sangat membantu. Dan saya selepas itu saya selepas kita tempoh tersebut, kita asingkan mereka daripada tempat tinggal asal. Maknanya tak dibenarkan pulang, kita letakkan mereka lah di tempat-tempat tertentu untuk bekerja dengan sambung belajar semula. Selepas itu kita hantar nombor 3 dan nombor 4 ini adalah bekas pelajar sekolah negeri ni yang dah terjebak semula. Dan saya lihat perkembangannya lebih baik. Ya. Membantu mereka untuk pulih dan selepas itu sehinggalah akhir tahun 2021 jumlah total yang kita dah hantar untuk rawatan 9 orang. Daripada 9 orang ini 8 orang kekal bersih sampai hari ini. Jadi daripada situlah timbulnya kemudian idea, okey, apa kata kita buka satu pusat rawatan bersama dengan seorang perawat, dengan seorang sahabat saya, seorang lagi yang lain yang mahir dalam bahagian-bahagian pemulihan, untuk tubuhkan satu pusat yang mana fokus kita 2 golongan. Satu golongan yang mampu bayar dan satu lagi ialah golongan yang ini, yang kedua ni, yang susah sikit ni. Mereka terjebak, mereka tak mampu nak pergi ke pusat rawatan swasta. Pusat rawatan kerajaan terhad, tak mampu menampung kesemua bilangan penagih yang ada di Malaysia. Jadi terhad. Jadi apa yang kita buat, kita wujudkan 2 program. Satu program rawatan untuk yang mampu bayar, mereka akan bayar yuran seperti biasa. Satu lagi ialah kita carikan tajaan. Dan orang ramai boleh taja kos rawatan mereka untuk mereka dapatkan rawatan. Dan kita baru saja buka Darul Islah ni bulan Februari. Kita sudah, sekarang ini kita ada 4 orang yang sedang mengikuti rawatan, 3 orang adalah tajaan, seorang yang berbayar. InsyaAllah besok kita cuba nak pujuk seorang lagi untuk masuk. Gitulah.
Okey, alhamdulillah. Maknanya daripada 9 orang yang first batch ni, 8 orang ni tetap bersih sampai sekarang. sampai sekarang. Semua dalam range umur berapa tu? Syed? Okey. Yang paling muda kita pernah bantu ialah 17 tahun. Mhm. Yang paling tinggi usia 36 tahun. 36 tahun ni dia dah berkeluarga. Mhm. Ada 3 orang, ada beberapa orang anak. Okay. Dan ada kawan lah recommendkan tolong bantu dia sebab dia dah jatuh. Perniagaan, dia pernah berniaga sebelum COVID, tapi akibat COVID perniagaan dia hancur. Kehidupan dia memang terlalu susah. Maknanya dia hilang segala-galanya. Dan terjebak pula dengan dadah kembali. Dia pernah dulu terjebak, hilang, berjaya berhenti sekejap, kemudian terjebak semula. Okey. Maknanya seawal 17 lah. Betul. Okay. Kalau Cikgu Sharifah boleh buka dalam chat box tak? Sebab ada Okey, soalan-soalan tu dalam tu. Kalau boleh. Okey, kita punya pusat rawatan ni di Padang Rengas, Perak. Kita buka di Padang Rengas, Perak. Bezanya dengan ADK, okey, susah sikit ni sebab satu, saya masih belum habis study pasal sistem ADK. Tapi saya pernah duduk dalam grup ADK yang mana ada salah seorang daripada 9 orang ini, salah satu hukuman yang dikenakan ialah lapor diri selama 2 tahun dengan ADK. Oleh kerana budak ini buta huruf, tidak boleh membaca, maka saya beritahu ADK, masukkanlah saya dalam WhatsApp group supaya saya tahu apa-apa maklumat dan saya boleh bagi tahu pada dia. Jadi ketika COVID melanda, AADK tak dapat menjalankan program secara bersemuka kerana kesekatan oleh akibat PKP lah. Jadi program yang dijalankan adalah bentuk online. Jadi kat situ maknanya apa? Maknanya pesakit masih lagi ataupun bekas penagih ni masih terpaksa duduk di rumah lah. Yang saya tengok dia punya halangan terbesar untuk pulih ni ialah duduk kembali di rumah. Yang ini memang punca besar. Pengalaman saya tengok pelajar-pelajar yang tamat rawatan yang kembali semula ke rumah, ini yang berdasarkan beberapa orang yang saya perhati rapat-rapat lah, ada lebih kurang 4 orang. 1, 2, lebih kurang 4 orang semuanya. 5 orang. 5 orang yang betul-betul tamat rawatan, kemudian kembali ke rumah masing-masing, yang betul-betul stabil, betul-betul berjaya bertahan, bersih sampai sekarang, berjaya menjalani hidup yang baik, 2 orang sahaja. InsyaAllah. 3 orang habis. Dalam tempoh, ada yang baru seminggu keluar daripada rawatan, terus tumbang. Dia secara spesifik lah. Dia punya faktor yang menyebabkan bila duduk di rumah tu, dia jadi down balik tu. Apa yang kita boleh tengok lah kalau di sini ramai ibu-ibu ni actually. So apa yang kita boleh perhatilah dekat anak-anak kita sebenarnya. Especially kalau dia bermula daripada rumah. Maknanya macam ni, terjebaknya dia itu adalah ketika dia tinggal di rumah tersebut. Ya. Jadi di rumah itu adalah tempat yang katakanlah bilik yang saya tengok ni, ada beberapa yang saya kena rapat, mereka mengisap di bilik tidur mereka sendiri. Masya-Allah. Ya. Jadi zaman sekarang ni, isap dadah ni ataupun pengambilan bahan terlarang ni, dia bukan macam kita tengok tahun 90-an, bawa jambatan ke tepi kedai lorong-lorong tu, bukan lagi macam tu. Dia dalam rumah sekarang. Dia dah tak perlu lagi dah duduk di kat bawah pokok, tepi semak, tepi longkang, semua pondok-pondok buruk ke, rumah tinggal. Tak perlu. Rumah sendiri pun dah boleh buat. Ya. Jadi kebanyakan yang saya jumpa memang mengisap di rumah sendiri. Okey. Mak ayah memang tahu, mak ayah tak tahu nak buat apa dah. Jadi mereka ambil di rumah. Kemudian supplier ataupun yang dia orang panggil tokan lah. Tokan-tokan ni adalah di kawasan dia. Permainan dia punya playground tu ialah di sekitar rumah, daerah tersebut, kampung tersebut, taman perumahan itu, yang mana dia boleh telefon ataupun mesej, Roger minta barang, barang sampai. Dia boleh pergi ambil. Jadi kawasan itu adalah kawasan dia yang menyebabkan kalau dia balik semula, chances untuk dia jatuh kembali tu lagi tinggi, sangat tinggi. Ya.
Jadi apa yang kami terpaksa buat ketika saya membuat projek dengan 9 orang eksperimen saya ni yang kita cuba dahulu, daripada 9 ini 7 orang tidak tinggal di rumah sendiri. Kita letakkan mereka di tempat-tempat lain. Saya ada sewa satu rumah dekat Ampang yang mana kawan-kawan saya tolong penuhkan rumah tu dengan barang-barang keperluan, katil, dapur, mesin basuh, everything lengkap rumah tu ada daripada sumbangan orang ramai. Jadi itu kita bagi rumah transit lah, mereka kena tinggal di situ. Kemudian ada juga yang kawan saya yang ambil sebagai anak angkat, kawan saya dekat lelaki bujang, ambil dan jagakan budak ini. Kemudian ada juga yang kita terus kita pulihkan dahulu di rumah tu, kita tinggalkan dulu kat rumah tu sekejap, rehat untuk kita panggil tempoh rehat. Rehat sebentar selepas habis perawatan. Kemudian kita carikan pekerjaan yang ada asrama. Maknanya dia punya kesimpulan dia ialah tak boleh balik rumah, tak boleh tinggal di rumah. Ada salah seorang pelajar saya, sebenarnya rumah dia sangat dekat dengan rumah kita, transit kita ni. Pun kita tak benarkan. Sebab atas faktor inilah, sehinggalah betul-betul kuat. Tapi kita bagi pulang sekali-sekala. Maknanya balik siang, malam balik semula. Kemudian dah lama sikit, 2-3 bulan, okey kita bagi balik bermalam dan pulang. Okey, sehinggalah sampai satu level kita rasa dia memang betul-betul orang kata boleh normal lah. Kan? Nak kata boleh jaga diri, memang kalau kawan suruh depan muka pun dia boleh tolak. Tapi nak sampai ke level tu memang lama lah. Ya. Kalau latar belakang keluarga macam mana tu? Okay. Biasa. Baik. Dulu masa zaman saya sekolah-sekolah, bila kita tulis karangan penagihan dadah ni, kita akan cerita penagihan dadah dari kalangan keluarga miskin, keluarga berpecah belah, mak ayah berantakan dan sebagainya. Sekarang ni bila saya dah masuk dan duduk dalam ni, baru saya tengok sangat-sangat berbeza. Anybody boleh jadi terjebak. Saya ada pengalaman dengan pelajar best student sekolah berasrama penuh Cemerlang. Ada yang mempunyai 2-3 keping ijazah. Ya, pelajar pintar, pelajar pintar. Bekerja dengan syarikat GLC di dalam departmen yang sangat tinggi, memegang jawatan tinggi. Ada yang ada diploma. Ya. Jadi bila kita tengok corak hari ini, sebenarnya penggunaan dadah ni dah boleh jadi kepada sesiapa sahaja. Boleh digunakan oleh sesiapa sahaja, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang tempat, dah tidak ada satu spesifik formula. Contohnya kalau mak ayah bercerai, nanti anak berkeberanian kalian untuk ni. Tak. Kebanyakan pelajar dalam grup saya tu, mak ayah tak cerai pun. Elok je mak ayahnya. Miskin, tak miskin pun. Ada yang elok keluarganya. Tapi mereka terjebak atas faktor lain. Kawan. Biasanya permulaan adalah kawan. Kawan ajak. Kawan ajarkan. Kawan tunjuk. Kawan ajak lepak. Tengok ni barang ni. Tengok ni. Aku ni. Nak try tak? Nak try. Dia curiosity tu. Curiosity tu memang dahsyat. Walhal cerita penagihan dadah ni daripada darjah 1 karangan buku teks dah cerita banyak-banyak dah. Yalah. Tapi tetap terasa nak cuba. Yang kalau yang terjebak tu dari kalangan yang tercicir pelajaran tu memang ramailah. Ya, tak habis persekolahan, sekolah sampai darjah 6 saja. Kata 3 sahaja, tak habis SPM pun. Tetapi ramai juga di kalangan yang pergi IPT, yang bekerja di syarikat-syarikat yang bagus. So sebenarnya dia dah mula merebak di setiap kelompok. Baik. Dari segi pendapatan keluarga ni pun rawak. Okey, dulu orang kata kena ada duit nak beli dadah, sekarang tak semestinya. Itu lagi bahaya sebenarnya. Boleh dapat secara percuma dengan cara-cara tertentu. Boleh dapat cara sebenarnya tak, duit bukan lagi faktor. Saya nak bagi tahu, duit bukanlah lagi faktor untuk seseorang itu tidak mendapatkan dadah. Ada cara untuk dapatkan tanpa keluarkan duit. Jadi orang yang tak ada berduit, kita ingat tak mungkinlah orang miskin nak beli dadah, duit nak beli beras pun tak ada. Boleh.
Boleh, ada caranya. Okey, bagaimana kalau rawatan Nik Hanaliza ni tanya, bagaimana Okey. rawatan tu dilakukan? Baik, di Darul Islah ni kita menggunakan dua konsep lah, iaitu yang pertama rawatan menggunakan herba. Dia ada dua peringkat. 2 minggu pertama adalah rawatan, kemudian bakinya adalah pemulihan. Kita ada baki 2 minggu untuk proses persediaan dia keluar. Di Darul Islah kita buat selama 2 bulan tempoh. Jadi 2 minggu pertama tu ketika dia datang dalam keadaan masih high, masih lagi dalam pengaruh dadah. Pertama dia memang dalam keadaan restless lah, dalam keadaan kucar-kacir, dalam dalam masih agresif. Jadi dalam 2 minggu pertama tu memang kita mereka hanya perlu ikuti rawatan minum herba, yang mana air herba tu akan menyebabkan mereka muntah. Jadi proses ni penting untuk kita cuba keluarkan sisa-sisa dadah yang ada dalam badan mereka. Untuk detox lah detox. Betul, detox, betul. Jadi kita gunakan ada herba yang disediakan oleh Ustaz Wafi dan juga air kelapa. Memang dalam masa seminggu, untuk seminggu rawatan, seorang pesakit akan diperuntukkan 17 biji kelapa untuk rawatan dia. Untuk kemudian dia akan prosesnya akan berlangsung selama 2 minggu. Dia tak buat benda lain, dia hanya buat rawatan tu, kemudian dia akan rehat, dia akan banyak tidur, kemudian makan minum dia kita akan sediakan sehingga dia dah kuat sikit, dan dia akan ikutlah program yang kita ada. Program pun very basic, permulaan. Kalau tak pandai solat, kita ajarkan solat. Kalau tak tahu nak mengaji, kita ajarkan mengaji dari alif bata. Tapi permulaan 2 minggu ni banyak rehat. Selepas tempoh 2 minggu tu, dia dah lega sikit, okey, barulah proses pemulihan. Pemulihan ni lah kita akan masukkan elemen agama. Kebanyakannya pepuncanya ialah basic agama bukan tak ada, tapi dah tak dibuat, tak diamalkan. Jadi kita ajak mereka balik solat berjemaah. Kemudian ada latihan zikir dan wirid yang mereka akan kena buat. Kemudian di waktu malam, setiap malam akan ada solat taubat. Itu latihan untuk mereka lah sehinggalah tempoh 2 bulan tersebut. Jadi dalam masa itu juga banyak program, kita akan banyak buat counselling untuk bagi mereka semangat, untuk yakinkan mereka yang mereka boleh pulih. Dan sebenarnya bila diorang dah selesai buang semua ni, dia dah fikiran dia dah clear ni, dia dah stabil, dia akan mula risau. Dia risau betul ke dia boleh kekal pulih kat luar. Dia akan sebenarnya datang rasa takut. Dia takut nak keluar. Dia takut nak keluar. Kalau dia keluar nanti kalau orang ajak macam mana? Kalau orang kawan-kawan cari macam mana? Kalau tokan-tokan kontak dia nanti macam mana? Dia nak pergi mana? Dia nak kerja apa? Dia tak ada apa selepas ini. Itu kerisauan-kerisauan yang akan mula datanglah. Dan sebab itulah kita di 2 minggu terakhir program, kita akan biasanya buat persediaan untuk mereka keluar. Kita akan mula study apa skill yang dia ada, apa pengalaman kerja yang dia ada, dan kita akan cuba matchkan dengan kawan-kawan kita dalam industri yang memerlukan pekerja yang biasa terima pelajar-pelajar kita, yang boleh sedekat asrama dan memang jauh daripada kawasan asal. Ataupun ada juga yang minta untuk sambung belajar, nak belajar kemahiran. Ada, dan kita carikan dia kolej-kolej yang sesuai, yang ada hostel ataupun yang kita boleh carikan rumah sewa untuk mereka sambung belajar. Okay, bergantung kepada keadaan masing-masing lah. So, yang mustahak dia memang kita bagi syarat awal-awal, memang takkan boleh balik rumah. Dia kalau katakan habis 2 bulan, adakah pelajar ni, anak-anak ni dia masih under follow up? Katakanlah setiap 6 bulan, setiap 3 bulan ke, supaya nak make sure dia tak terjebak semula tu macam mana? Kena lapor diri ke apa tu? Follow up daripada pelajar yang pertama sampai sekarang saya follow up. Saya baru jumpa dia hari tu. Dia sekarang bekerja di restoran di Puncak Alam. Jadi follow up memang sentiasa. Kita memang kena selalu tanya khabar, kemudian VC,
Dia salah satu cara dia kita nak check kita VC lah. VC tengok muka kita boleh agak lah. Dia ni buat balik ke tak boleh. Ada masalah ke tak ada masalah. Kemudian kalau kita VC dia elak. Kita VC dia elak. VC dia elak. Dan kena jumpa ada. Macam mana kalau tengok muka dia tu? Maksudnya kalau yang ada tu apa tanda dia? Dia dah Kita yang tak biasa tengok ni kan? cara dia eye contact dia lain. Dia elak lah, dia tak nak eye contact tu. Dia tak nak eye contact. Especially yang ini kepakaran pada Ustaz Wafi lah. Dia mahir lah. So dia tahulah, dia sekali tengok je kat VC tu dia kata lain budak ni. Ataupun nak VC dia tolak, reject. So kita akan pergi turun ke kawasan dia lah, kalau ke rumah dia ke tempat kerja dia ke. Yang kita buat random urine test. Okay. Bila-bila je kita kan datang random datang, kita akan tanya dia, okey macam mana keadaan, kita akan tanya dengan bos, rakan sekerja, okey kita ada tak perubahan pelik-pelik. Senang sebenarnya, agak senang juga nak detect. Dia punya, kalau dia terjebak semula, dia punya corak hidup dia pun akan lari, berubah. So dari situ pun kita tahu dah lain macam ni. Corak tidur apa semua kan? Oh yes. Pernah tengok ke orang yang terjebak dengan ais, especially dia banyak sekarang ni ialah ais ataupun syabu lah dipanggil. Dia punya scientific name math lah. Dia punya corak dia saya rasa sama je lah. Kalau dia tidur, ketika dia ambil tu dia tidur, dia tak boleh bangun ya. You kejut dia nak pergi kerja pun dia takkan bangun. You call dia ke, you simbah air ke, you tolak dia ke, dia memang tak boleh bangun. Benda tu tidur mati gila. Tidur mati. Betul. Sangat-sangat tidur yang tak boleh bangun. Kalau dia respon pun dia akan cakap something mumbling, lepas tu dia boom balik. Jadi saya pernah detect benda ni ketika salah seorang anak saya tu, saya tengok certain period of time saya call memang dia takkan bangun. Dan saya call mak dia, saya suruh mak dia kejut dia. Mak dia kata tak boleh cikgu, tak kejut, tak bangun-bangun. Kata lain macam ni. So kita panggil lah balik, jumpa balik. Rupanya betul. Jadi susah sebenarnya untuk kekal bersih. Zaman sekarang ni memang challenging. Benda ni terlalu rampant dan terlalu merata-rata, dan yang paling jahatnya ialah ia semakin murah. Ia semakin murah. Easily accessible, orang nak dapat tu senang kan? Sangat senang, sangat-sangat senang. Dan lepas tu dia punya barang yang digunakan dipanggil dapur lah. Dapur yang digunakan untuk buat prepare ais itu pun sangat kecil, besar tangan ni, tapak tangan ni je, simpan dalam poket dia. Yang mana pernah berlaku saya sembang dengan seorang mak ni, saya tanya mak dia, macam mana tahu anak terjebak? Dia kata kali pertama dia buka bilik anak dia kemas-kemas dan dia terjumpa satu benda tu botol kaca. Jadi dia tengok apa benda botol kaca ni, dia tengok anak dia kata itu untuk isap shisha. Jadi mak yang tak tahu ni, iyalah tu isap shisha ni, biasalah macam shisha ni macam rokok kan. Dengan kawan-kawan. So mak dia pun ingat, iyalah betul. Tapi mak dia rasa tak sedar hati, ambil gambar benda tu, tanya dengan kawan yang kebetulan dia ada kawan kerja polis. Kawan dia kata, no, ini bukan shisha. Inilah dapur untuk ais. Botol, macam botol air putih tu. Itulah, saya ada benda tu, saya simpan sebagai kenangan. Tengok. Tapi saya cari balik dalam bilik saya tak jumpa dah mana pergi. Saya lupa dah saya simpan kat mana. Kecil je, dia besar tapak tangan je. Sangat kecil. Harga dia dalam RM35, dia botol kaca. Dia ada dua macam corong. Oh, yang you tunjuk dalam your Facebook tu, saya tengok betul. ada tu. Oh, yes, betul. Itu dapur. Dia pakai dapur. Kecil je. Dulu kita ingatkan nak pakai jarum lah, nak kena ikat, tarikkan gigi lah. Tak payah. Ada zaman dah canggih dah. Dia pakai itu je. Itu boleh campur lagi pil-pil. Sekarang banyak pil. Pil kuda, file lah, mushroom lah. Nama pun dah hebat-hebat dah sekarang ni. Memang orang kata, so itu saya kadang bila sembang dengan kawan-kawan yang dah kahwin ada anak, saya kata zaman korang membesarkan anak ni, zaman ni walaupun kita rasa lebih selesa hidup kita zaman sekarang. Kita dah tak payah dah kayu-kayu basikal pergi perpustakaan macam zaman kita sekolah.
Tapi bagi saya, pendapat saya, zaman ni lebih susah berbanding zaman saya membesar. You nak kawal gadget satu hal, you nak kawal drugs ni satu hal. Semua benda datang ke dalam rumah tu sekarang. Ya Allah. So maknanya yang tak pernah, ibu-ibu dekat sini lah yang tak pernah pergi kemas melongkar bilik anak ke apa semua, tolong buat dari sekarang. Ambil tahu. Okey. Kena ambil tahu. Ada Kena ambil tahulah alat-alat apa, dia Ya. mesti ada dah apa. Ya, tu tadi saya tengok dalam you punya Facebook tu, apa benda Betul. tu, fikir dah tu apa dia ni. Saya dulu Macam balang kaca dekat lab tau. Saya tengok betul. balang eksperimen ke apa ni. Yes. Lepas nak jumpa senang baru ni anak murid saya cerita, dia tunjuk gambar. Dia pergi ke pasar pagi. Pasar tu jual macam-macam. Jadi dia nak beli barang-barang hardware. Dia kata, cikgu, dia ambil video. Selamba je jual barang-barang tu. Masya Allah. Jual dia punya dadah tu pun selamba gitu je. Dia tak takut dah. Macam itulah. Tapi sebenarnya dia punya jenis-jenis dia banyak dalam pasaran, daripada dadah yang dulu kita biasa dengar ganja, heroin dan sebagainya. Tetapi untuk anak muda zaman sekarang yang saya tengok banyak akses ialah ais lah. Saya rasa sebab ais ni mudah dapat. Dia sangat mudah dihasilkan. Dia adalah dadah dipanggil synthetic drugs. Synthetic drugs ni ialah dadah yang dihasilkan dalam makmal. Dia bukan natural pada pokok macam ganja, dia natural. Ni tak. Jadi bila dia dihasilkan dalam makmal, dia boleh dihasilkan dalam kuantiti yang banyak. Dan mereka ni berlumba-lumba. Sebab ada sebahagian pada pelajar saya ni bukan saja mengambil, mereka juga menjual. Jadi mereka ceritalah kat saya macam mana cara membezakan produk satu peniaga dengan satu peniaga yang lain. Kualiti dia tu. Yes, kualiti dia berbeza. Kemudian harga, mengapa ada penjual harga mahal, penjual harga murah. So, tapi mengikut kata mereka, dalam tempoh 2 tahun ini, kualiti dadah yang ditengok sangat menakutkan. Diorang sendiri pun takut. Kerana harga dia murah, tapi kadar tahap ketagihan dia luar biasa. Dan saya melihat dadah, kerana benda ni sintetik dan dia adalah bahan kimia. Jadi dia lebih cepat merosakkan otak. Saya dah jumpa 2 orang. Ada seorang pelajar ni saya tak sempat nak selamatkan dia. Sebab dia lari. Dia lari daripada politeknik. Dia masuk politeknik, kita hantar dia ke politeknik. Kemudian berlaku masalah di poli tu, dia tak boleh tahan. Kerana, ni pun satu masalah lah. Yang ini ialah kerana stigma masyarakat. Stigma masyarakat terhadap orang-orang yang keluar daripada penjara, orang-orang yang keluar daripada Henry Geni. Jadi kerana stigma ni dia tak tahan, dan dia adalah antara pelajar yang sangat bijak matematik tau, di politeknik tersebut. Jadi dia berhenti daripada politeknik, lari balik ke kampung, dan saya tak dapat hubungi dia semua. Mak dia pun tak dapat nak pujuk dia. Dia kerja ladang dan sebagainya, dia terjebak dengan ais. Dan kerana terjebak dengan sangatnya teruk, sehinggalah dia kini menghidap skizofrenia. Masya Allah. Sebab memang methamphetamine ni, dia punya damage dia irreversible. Kalau tengok dari segi medical, bila kita tengok chemistry dadah tu, Masya Allah, bila tengok dia punya function brain, bila kita buat MRI apa semua ni, Sharina, memang irreversible. Dia tak boleh nak patah balik dah. So that's why dia akan dapat psychotic features yang memang dahsyat lah, skizofrenia, bipolar yang teruk biasanya memang. Betul. Sebab itu kalau terjebak, lebih awal dirawat lebih baik. Kalau dah terlampau lama, dah terlampau banyak ambil, terlampau banyak jenis pun bahaya. Banyak diorang suka try ni, ya dia cepat rosak otak dia. Ada possibility tak kalau ais ni dia letak dalam vape tu, vape punya liquid tu? Oh yes, okay. Saya pernah terdengar juga tu. Yes, salah satu benda yang anak murid saya pernah terjebak ketika dia ketika dalam musim PKP ni lah, kawan dia ni bawa masuk vape untuk jualan. Jadi kawan dia bagi dia try satu vape, dia kata dia ambil je sekali, dia terus high. Rupanya dia adalah sejenis, itulah dadah yang dimasukkan ke dalam vape. Tapi harga dia bukan murah.
Yang ini, yang untuk yang ini based on apa yang mereka cerita pada saya lah. Kalau anak cakap dia tak tahu itu dadah, itu bohong lah. Harga dia tak murah langsung ya, harga dia main ratus-ratus. Bermaksud kalau you beli benda tu, you memang tahu benda tu apa, you memang cari benda tu untuk itu. It's not RM20 punya liquid tu, RM15 price mango lah, strawberry tu bukan. Harga ratus. Maknanya kalau you beli benda tu, you tahu tu apa. Tapi kalau orang kenakan you, then tak boleh buat apa lah. Katakanlah kawan bagi kan, test, then nasib malang lah. Yalah. Hmm. So, lebih baik jangan disentuh langsung lah benda tu Betul. Sebenarnya tapi kalau tanya saya, ramai orang tanya saya, macam mana nak halang anak tak sentuh? Saya tak tahu. Macam mana? Anak pergi sekolah, anak pergi berjumpa kawan-kawan, anak main game online. Ya. Jadi kat mana you nak halang dia? You nak dulu, okay, orang kata jangan bagi anak keluar mengata-kata, simpan dekat rumah. You simpan kat rumah, you bagi dia internet, dia dapat kat internet. Jadi you nak halang macam mana? Saya tak tahu. So, saya tak tahu. Kerana adakah ianya tidak berlaku kepada pelajar yang pintar, sekolah SBP sebagainya? Berlaku. Adakah ianya tidak berlaku kepada pelajar-pelajar agama? Berlaku. Pelajar-pelajar tahfiz? Ada. Pelajar-pelajar hafazan? Ada. Anak-anak ustaz-ustazah? Ada. Jadi, adakah spesifik formula mengelak? Saya tak tahu. Kerana dia adalah sangat merata-rata. Alright, saya tengok soalan berapa kos penyerawatan termasuk penginapan 2 bulan tu? Okey. 2 bulan kita yuran kita ialah sebanyak RM7,000, termasuklah makanan, penjagaan 24 jam, penginapan, program selama 2 bulan. Berapa peratus anggaran? Wallahu alam. Kita tak dapat jamin. Tapi based on pengalaman kita, sebenarnya selepas 2 bulan itu dia punya percubaan ataupun ujian untuk melihat keberkesanan rawatan tu ialah selepas 2 bulan. Ke mana dia pergi selepas itu? Sebab itu mustahak untuk kita cuba settingkan pekerjaan ataupun tempat tinggal dia. Maknanya kita bagi tahu dari awal kat mana kita letak dia bekerja, buat dulu. At least for the first 3 to 6 months. Walaupun itu bukan pekerjaan asal you, katakanlah background you engineer. Tapi kita letak you kerja dengan syarikat cleaning ke, syarikat apa ke, yang mana kita tahu ada hostel, bos dia kenal kita tahu, and then bos dia tahu kita buat apa, dia willing to work together dengan kita. Tak apa, ambil pekerjaan dulu, kerana dalam tempoh 3-6 bulan ni ialah fasa untuk start bermasyarakat. Once you dah kuat balik dalam masyarakat, you rasa you confident, you comfortable, okay, lepas tu kita boleh dia nak balik kepada pekerjaan engineering, dan kita cari kalau company engineer yang ada dalam pasaran dekat kawasan lain, bukan rumah sendirilah. Balik rumah ni dah akan jadi macam balik raya lah. Balik menziarahi mak ayah macam tu. Balik tinggal dengan mak ayah ni setakat ni kita tak berani nak benarkan. Belum lagi. Jadi 7,000 satu pelajar lah, satu kepala sebenarnya. Betul. Mungkin ada yang dekat sini yang Allah bagi rezeki yang lebih ke, nak sponsor ke apa, boleh ni Cikgu Sharifah Boleh. Kita ada 3 orang, kita ada sekarang ni 3 orang pelajar yang sedang kita buka untuk sponsorship. Apa tu, mereka adalah memang kita interview lah parents diorang semua, dan memang parents yang tidak mampu langsung lah untuk membayar. Tapi budak-budak ni willing untuk pulih. Itu yang bagusnya. Jadi apabila mereka willing untuk pulih, kita rasa alamak, kalau kita tak tolong ni, orang lain kena paksa pulih. Betul. Ini willing ni, cuma tak ada duit. Jadi kita apalah, pejam mata. Mungkin boleh pas pada saya akan bagi dalam saya punya group apa semua, insyaAllah. Mudah-mudahan juga kalau ada yang terbuka pintu hati nak sponsor ke apa semua, saya akan maklumkan. Boleh. Okey, soalannya untuk orang dewasa, suami boleh masuk ke? Boleh, insyaAllah. Buat masa ni Darul Islam ni hanya untuk lelaki saja. Kita belum ada pusat rawatan untuk perempuan. Jika terjebak balik selepas rawatan adakah akan dibawa balik? Okey, kita ada panggil recharge. Recharge ni ialah katakanlah dia terjebak balik, kita bagi dia masuk balik pada yuran yang lebih rendah. Sebab dia sebenarnya dah ada pattern tu dalam diri dia. Dia dah buat proses tu. Cuma
apa yang berlaku lah, itulah dia, jangan balik rumah lah. Tapi katakan dia degil nak balik juga ke rumah, jatuh balik, kita akan tarik dia balik untuk masuk semula, recharge 2 bulan. Recharge ni dia akan buat balik all over again, tapi kita kenakan yuran yang minimum. Even pelajar-pelajar kita yang lain yang dah tamat dan tak pun terjebak balik, tapi kita memang open, nak datang recharge, datang je balik. So sekarang ni dekat sana kita ada 2 orang pelajar kita yang tengah cuti kerja. Diorang balik, diorang pergi ke sana untuk recharge. Recharge ni diorang nak minum balik herba tu. Kemudian diorang sebenarnya rindu dia punya proses aktiviti tu, aktiviti berzikir, aktiviti wirid, aktiviti solat malam. Benda tu yang mereka rindukan, yang mereka tak boleh nak buat di waktu tempat bekerja lah. Jadi memang kita alukan, kita memang bagi tahu semua pelajar kita, bila ada waktu datang, bagi tahu je, datang je. Bawa je lah pakaian, makan je lah apa yang ada, jangan risau. Recharge ni penting. Because dia sebenarnya konsep dia senang je. Handphone, you pakai handphone 1 hari semalam, bateri kong, kena recharge. Manusia macam tu lah. Okay, next soalan ni tu. Alright. Okay, dapur tu jual juga. Oh yes. Yes, memang ada di Shopee dan Lazada. Hari tu saya jalan-jalan dengan student saya dan saya kata, okay, cuba tunjuk kat mana korang beli dapur ni. So dia tunjuk kat saya di kawasan perumahan itu kat mana. Itu kedai apa? It's actually kedai handphone. Astaghfirullah. Kedai handphone yang mana di belakangnya ada jualan yang lain. Di kampung-kampung saya dengar dijual di kedai-kedai ubat. Pun ada jual botol-botol tu dibeli daripada China. Jadi dijual terang-terangan. Saya dapat info lah. Dia kata di kampung-kampung dijual terang-terangan je. Macam mana boleh ni? Maknanya dari segi penguatkuasaan tu setakat mana ni yang sampai boleh jual sana sini macam jual ikan bilis je tu. Yang salah ialah dadah. Dapur tu dia macam you beli alat sains lah. Allahuakbar. Kan? You nak dakwa jual dapur, dia adalah bahan buat botol kaca je. You nak dakwa macam mana? Jual botol kaca? Tak ada. Dan orang boleh kata, oh saya beli ni nak isi air. Oh saya beli ni hiasan. Sebab dia comel, ada 2 tangkai. So tak boleh buat apa-apa. Jual online pun you tak boleh cakap apa. Because dia adalah alat. Yang salah ialah bahan dadah tu. Alatnya you nak kontrol macam mana. So sebab itu dia orang boleh je jual terang-terangan, tak ada masalah. Even kalau kadang-kadang saya tengok mak ayah rampas buang benda tu, anak dia pergi je lah beli balik kat kedai. RM35 je. Sekarang sekarang dah murah lah. Kalau dari segi pengalaman lah yang Sharina tengok, kalau yang ketum ni macam mana? Sebab saya dapati ketum ni dari segi legal dia sebenarnya tak boleh nak ambil tindakan sangat kan sebab ada yang memang bukan digunakan sebagai menyalahguna sebagai dadah ke apa, tapi dia guna sebagai untuk kesihatan dia. Inverted comma lah. So setakat mana kita punya rules kalau untuk ketum ni? Untuk ketum ni saya tak berapa mahir sangat, tapi saya ada seorang pelajar yang ditangkap kerana memasak ketum. Dia perniagaan daripada kita ialah supply daun inilah air ketum ni. Jadi kalau tak silap saya, ni kena betulkan saya tak pasti. Kalau tak silap saya, ketum dibawa atas racun. Dia bukan dadah. Jadi mereka masih ditangkap. Kalau kita tengok ada banyak je operasi yang mana bawa 2-3 botol air ketum memang kena tahan. Tapi dia bukan dibawa atas dadah seingat saya. Dia dibawa atas racun. Racun So, maknanya mungkin ada dia punya dosage level dia jugalah berapa-berapa tu. Ialah daun ketum ni kan tumbuhan. Asalnya ialah ubat, betul. Dan kalau saya pernah bersembang dengan seorang penjual produk yang untuk bersihkan diri daripada ketagihan ketum. Saya pernah sembang dengan dia macam mana benda ni daripada asalnya daun yang ubat, ialah semula jadi boleh menjadi kepada ketagihan. Dia kata sebenarnya kalau orang-orang kampung yang tahu dan mahir, cara penyediaan dia tu berbeza. Dia ada getah pada daun ketum tu yang menyebabkan ketagihan. Kalau anak-anak muda ni tak erti, cara dia nak proses dia tu menyebabkan dia tak tahu nak buang getah tu.
Jadi dan mereka yang terlibat dengan ketagihan ni pula dicampur dengan bahan-bahan lain. Asalnya memang betul untuk tenaga. Memang kalau kita tanya orang untuk tua kampung, mereka minum dah untuk kerja kebun dan sebagainya. Tetapi yang muda-muda yang ambil salah guna ni, dia dah bercampur dengan bahan lain, kemudian penyediaannya pun cara salah, dan kemudian benda tu menyebabkan badan mereka jadi rosak. Asal memang kalau tanya udah nak ambil ketum ni, untuk kerja, memang kerja-kerja berat-berat memang boleh pergi dengan ketum ni. Memang tenaga. Tapi saya kata berapa lama nak hidup dengan macam ni? Badan rosak kan? Rosak. Yelah, kalau student IPT tu kadang pernah ada kes yang nak stay up kan, nak exam, tambah tenaga. Saya pernah ada seorang ni yang saya kenal, dia bekerja dengan syarikat korporat, dia mengambil ais adalah untuk dia boleh bekerja dengan bagus. Memang salah satu efek dia ialah memang otak tu jadi pick up betul lah. Kan buat paperwork, nak fikir solve the problems company ke apa ke. Tapi long term macam mana? Long term tu masalah. Okay. Soalan wah tu best tu yang tu. Drug edit for dummies. Okay, terus awal-awal perlibatan. Okay. Berdasarkan apa yang saya lihat dengan pengalaman saya dengan mereka-mereka ni, antaranya ialah behavior. You tengok anak terlalu okay, sekarang saya rasa dah tak boleh lah macam cara anak ni berkurung dalam bilik tanpa mak ayah tahu apa ada dalam bilik ni, sebenarnya tak boleh. Especially remaja kan. Macam mana you nak tahu apa yang ada dalam bilik dia kalau mak ayah tak masuk? Jadi anak yang berkurung dalam bilik, tak nak bagi mak ayah tengok apa barang dia ada, menimbulkan kesangsian lah. Kemudian behavior dia ialah tidur. Tidur dia berpelik-pelik pada waktu yang pelik-pelik. Dan okay, antara satu benda yang kalau you ambil benda ais ni, you boleh berjaga dalam berbelas jam ataupun 2 hari, 3 hari pun boleh bekerja. Kalau kerja tu memang kerja sabit rumput ke apa, suruh angkat kotak semua memang lancar dan berkuat lah. Tapi you tengok dia tidur. Dia boleh tidur 18 jam tak bangun-bangun. You kejut lah. So memang luar biasa dan lain daripada norma manusia. Itu satu. Kemudian dia akan timbul perangai. Berang. Cepat panas. Cepat nak bergaduh. Benda kecil-kecil yang mak ayah suruh angkat tolong buangkan sampah ni, dia tak boleh. Dia rasa dia dengar dia suruh buang sampah, dia terus mengamuk. Wahal apa yang pelik sangat ni, suruh angkat sampah je. So lain daripada yang lain, silalah buat urine test. I think urine test ni sangat mudah dibeli. Dalam Shopee ada banyak penjual urine test, dan saya rasa dah sampai masa mak ayah kena belajar lah cara menggunakan urine test ni. Cuma cara you nak approach anak untuk buat urine test tu you kena tahu. Pertama, budak-budak sangat mudah trigger. Apa ni? Sangka saya bukan-bukan ke ni? Tuduh saya lah ni. So mak ayah kena belajar lah sikit cara untuk approach mereka untuk buat urine test. Kalau tak, senang je, boleh je buat aktiviti. Okay, satu family kena buat. Ada perempuan ke, adik ke, apa ke, semua orang kena buat untuk adil. Untuk adil, mak dengan ayah pun buat sama. Adil kan? Susunlah semua hasil urine test tu dekat atas meja. Jadi itu antara yang saya boleh fikirkan lah yang untuk generasi sekarang kan. Cuma itulah banyak kalau pattern yang saya tengok antara pelajar ni, antara yang saya dah perasan apakah persamaan mereka antaranya ialah ramai kehilangan father figure. Ada ayah hidup, ayah dalam rumah, ada dalam rumah, tapi tak macam ayah. Itu. Saya rasa itu sangat merugikan. Ayah yang tak bersama dengan anak lelaki ni sangat-sangat merugikan. Ketika ni kecil masa umur sekolah menengah ni, dia mungkin anak tu dah sibuk main bola, dah sibuk berkawan. So ayah pun ingat, okay tak apalah, you have your own life, you go ahead lah. No, tak boleh. Ayah memang anak lelaki ni memang kena rapat. So yang saya perasan pattern dia ialah kehilangan father figure.
Kalau ayah meninggal ataupun bercerai 3 tempat lain, itu berbeza. Dia punya emosi tu lain. Tapi ayah ni dalam rumah ni, cuma tak ambil tahu. Yang itu pun saya tengok pattern yang sama ada kalangan budak ni, apa persamaan dia? Semua ada ayah, tapi ayah yang tak ambil berat. Kalau mother figure dia tak ni sangat lebih Okey, mother ni pula dia punya mother ni ada satu masalah dia. Ketika anak sudah terjebak, anak dah terjebak, mak dah stres, mak memang stres lah, of course lah. Tak tahu nak buat apa ni semua. Tetapi ketika anak hendak dihantar ke pusat rawatan, emak ni akan jadi dia punya penghalang. Dia cepat kesian. Okey, ini mula-mula saya dulu mula-mula tengok ni, saya kata, takkan kot. Tapi dia tengok 2-3 orang, 3-4 orang, betul lah. Apabila terjebak dengan dadah, katakanlah ditangkap oleh polis ke, ditangkap oleh ADK ke, ataupun mak ayah nak hantar ke pusat rawatan ke, anak tu akan boleh buat apa sahaja untuk memenangi hati mak, mempercayai bahawa dia berjanji dia akan berubah dan dia akan berhenti sendiri. Dia akan menangis, dia akan melutut, dia akan merayu. Dan masa inilah, cabaran dekat sinilah, mak akan percaya. Mak akan percaya. Banyak kali kami, mak yang cuba nak hantar, mak ayah kan, ataupun kadang-kadang mereka minta kami datang untuk ambil, tak berjaya sebab mak tak sampai hati. Dan mak percaya, mungkin betul kot kali ni dia akan berubah. Mungkin betul kot kali ni dia akan berhenti sendiri. Ayat yang sangat common di kalangan mereka ialah, jangan risau cikgu, saya boleh berhenti sendiri. Berhenti sendiri ni sampai satu level saya dengar, saya dah gelak ketawa. Sebab impossible. Kalau you boleh berhenti sendiri, 2 tahun lepas you dah berhenti. Masya Allah. Kalau you boleh berhenti sendiri, 2 tahun lepas you dah berhenti. Saya tak berhenti. Boleh tak berhenti sendiri ni susah. Bukan tak pernah berlaku. Ada. Saya pernah berjumpa dengan orang yang berhenti sendiri, tapi dia punya kekuatan diri tu luar biasa. Untuk generasi yang hidup dan kehidupan mereka adalah gadget, video games, online games, kekuatan diri ni sangat lemah. Ya. Dia tak nak mendapat kekuatan nak melawan ni tak kuat mana pun. Tak boleh nak kuat. Susah nak kuat. So ayat berhenti sendiri ni janganlah mudah terpedaya. Okey. Apabila mengambil dadah, ada beberapa benda yang akan mengikut bersama. Dia punya rangkaian dia. Yang pertama, pinjam along. Yang kedua, online judi. Dua ni memang kesangkut rapat-rapat. Dan banyak dah saya jumpa kes-kes di akhir-akhir ni berkaitan. Okey, kemudian pinjam along ni yang lebih tak bolehlah kata bagus. Tapi yang jahatnya ialah sangat senang nak pinjam along zaman sekarang. Dulu you nak pinjam along, you kena panjat pejabat dia. You kena bawa you punya kad bank. You kena inilah, itulah, cagaran. Tak ada cagaran pun ada something lah you kena ni kan, mengadap lah. Sekarang tak payah ya. Pakai handphone sahaja. Isi kontak diorang, isi sikit maklumat, nanti dia akan VC. Lepas tu dia akan tanya you soalan-soalan sikit, nak pinjam berapa, lepas tu you kena ambil gambar IC, you kena selfie pegang IC, you kena rekod satu video. Nama saya Sipolan bin Sipolan, saya bersetuju untuk meminjam daripada syarikat XXXX sebanyak RM2,000. Hantar, sekejap lagi sampai dah duit. Masya Allah. So saya lalu jumpa beberapa orang yang terikat dengan pinjaman ni, bukan satu syarikat ada sehingga 10 syarikat. So syarikat-syarikat ni senang jumpa kat dalam Facebook bersepah. Kat dalam IG bersepah. So kemudian seterusnya dia akan menjebakkan online judi. Saya tanya anak murid saya, kenapa online judi? Dia kata bila you ambil ais ni, dia punya kick tu, punya mantul, nak main online judi tu memang sedap. Kalahnya banyak, menangnya sikit je, tapi dia punya feel tu. Jadi memang selepas dia ni, dia akan masuk ke online judi. Duit habis kat situ. Pinjam along untuk online judi, bukan untuk beli dadah sangat pun.
Dia kalau yang father figure tadi tu, nak sambung sikit lagi tadi. Kalaulah ibu tu, katakan ayah dia memang ayah dia dah dalam family pun dummy, tak ada buat apa, ayah yang tak kisah anak tapi ada dalam keluarga. Tapi kalau mak yang ambil alih, contohnya mak dia tu ada masculine punya ni, adakah dia akan efek juga anak dia? Jadi sort of macam tak ada ayah juga dalam family. Saya pernah berjumpa dengan satu family yang maknya sangat masculine. Ya. Tapi susah because ayah ni hidup. Sebab itu saya kadang-kadang saya kata kalau Mak dia kasar tak boleh punya. nak replace juga role ayah tu. Sebab he is there alive. Dia ada di situ. Dia hidup, dia keluar masuk rumah tu. Dia ada kat situ tengok TV ke apa, pergi kerja balik kerja. Jadi kat situ saya tak tahu dari segi psikologinya bagaimana. Tetapi berbeza dengan orang yang ayahnya dah meninggal dunia ataupun dah bercerai duduk di luar. Beza. Itu lain. Jadi ayah yang begitu, kemudian pula kena pula ayah yang tak baik, ayah yang tidak bertanggungjawab lagi, pukul anak pula tu, menambah masalah lagi lah. So ada mak yang sangat bagus pun kadang-kadang tak cukup kuat nak menampung. Emosi anak ni yang dah cedera teruk ni. Kadang kita kesian anak tu, bila kita, kadang murid-murid ni bila kita ambil, kita pulihkan, dia punya terbang tu, you'll be very surprised. Dia boleh pecut naik laju tu. Kita kata kalau dulu kau tak buat benda ni, kau dah sampai mana dah agaknya. Ya Allah, sian sangat. Betul. Tapi itulah nak buat macam mana. Perjalanan dia macam tu, so tak apalah. Kita kata you climb slowly lah. You climb back. Sebenarnya dah dia punya kodok dan koda hidupnya kan, Allah dah caturkan dia punya perjalanan dia tu. Betul. Ya, kalau sebagai terakhir lah, mungkin dalam 2-3 minit terakhir, apa cadangan cikgu lah kalau katakan untuk kami sebagai masyarakat lah, komuniti yang sekeliling kami, mungkin ada yang terlibat, mungkin tak ada, tapi apa yang kami boleh contribute ataupun apa yang kami boleh sumbangkan untuk membantu anak-anak ni, anak-anak yang bermasalah ni. Ni yang pertama, jangan diskriminasi. Ini masalah paling besar. Diskriminasi ni yang susah. Diskriminasi, dah lah mak ayahnya tu sakit kepala mengadap anak yang macam tu. Mak ayah ni sampai level bergaduh lah ni. Kan? Dah tak tahu nak buat apa dengan anak ni, dah anak ni macam ni. Saudara mara hanya sekadar menambah kesengsaraan hati saja. Dengan soalan-soalan, macam mana engkau didik anak engkau ni sampai anak engkau jadi macam ni? Apa yang korang dah buat ni? Tak membantu, benda-benda ayat macam tu tak membantu langsung. So jangan tanya soalan-soalan yang pelik macam tu. Lebih baik tanya, okey, apa yang kita boleh buat? Kat mana kita nak pergi? Apa kita nak kena report polis ke? Kita nak lapor AADK ke? Kita nak cari tempat ke? Nak cari rawatan ke? Kita nak bagi tahu cikgu sekolah ke? Macam mana? So baik cari solusi. Dengan bertanya soalan-soalan yang macam tu tak menyelesaikan langsung, menambahkan beban ada. Kemudian jangan diskriminasi, jangan menunding jari. You nak menunding jari macam mana? Benda ni dah sekeliling kehidupan. Ni salah abang dia lah ni, abang dia yang mengajar dia ni. Ni salah jiran lah ni, jiran dia ni yang dulu tunjuk kat dia. You nak salahkan macam mana? Baik you cari fikir macam mana nak sama-sama selesaikan benda tu ataupun cari jalan. Memulaukan pun tidak menyelesaikan masalah. Ada setengah ni, Allah, kadang-kadang orang kampung, dia ni jangan ni, anak dia ni isap dia ni duduk. Dah pulih dah. Ni ni saya cerita, dah pulih dah elok budak tu kerja. Kemudian bila balik ke kampus sekali-sekala pergi ke surau, orang pandang serong. Ni masalah. Takut jadi macam ni, macam tu, kan terpecah rumah kan ni. Yang dia patut risaukan ialah, ini saya belajar daripada cikgu-cikgu sekolah Negenia. Yang kena ni, yang kita dapat detect ni, mereka yang dapat detect dan dapat ditangkap. Yang patut kita risau, yang kat luar sana, yang buat tak dapat dikesan, tak dapat ditangkap. Yang itu patut kita risaukan. Yang ini dah sah-sah dah depan mata mengaku, dah sah-sah dah dihukum ke, ataupun dah pergi pemulihan. Yang senyap-senyap tu, itu yang kita takut tu. Yang kita tak dapat kesan tu. Yalah. So benda-benda macam itulah. Diskriminasi pulau dan sebagainya. Masyarakat
kena cakna, mak ayah kena tahulah alat-alat ni kalau pergi nampak kat dalam laci anak, dalam poket keluar sekolah, dalam beg sekolah, dalam plastik kecil lipat-lipat ada beberapa butir garam. Tak, ni garam untuk eksperimen sains sekolah. Allah, Allahu Akbar. takkanlah eksperimen sains sekolah pakai garam besar-besar secubit saja. Tu ambil try rasa. Pening lah mak dia kan. Aduh, Ni na'udzubillah. mestilah curious. Ni Yes. apa benda ni, daun-daun bergulung-gulung ke apa ke, macam yang lain daripada lain kan. Mesti ambil tahu. Ambil tahu anak berkawan dengan siapa, ambil tahu anak pergi ke mana. Tapi ambil tahu dengan cara yang betul. Ya. Kalau you ambil tahu dengan cara yang macam generasi sekarang ni, you kena tahu cara mereka supaya jangan mereka rasa maknya menyebuk. Sebab tu ramai ibu-ibu yang tak nak ambil tahu, bukan tak nak ambil tahu, maknanya malas penat. nanti Dah jadi penat. body ke penat, malas. Yes. So benda-benda tu Betul. kadang-kadang jadi dilema tau. Betul. Kena cari jalan lah, tak ada cara dah. Yes. After all, bukannya anak ni boleh kita lipat simpan dalam laci. Tak boleh, dia kena ada kat situ juga. So nak kena cari jalan lah sampai jumpa macam mana caranya. Hopefully dia tak terjebak dan buat benda yang bukan-bukan. Lepas tu kena ambil tahu, kena ada ilmu sikit lah apa benda yang dalam pasaran. Dadah ni berkembang sangat cepat. Tahun lepas kita dengar banyak ais. Tahun ni dah ada produk baru dah keluar. Sebab tu kadang-kadang nama tu penting kan. Saya rasa sebab kadang-kadang terminologi anak-anak dalam phone tu pun kita kena tahu. Dia sebut apa benda, barang ke monyet ke apa benda, kadang kita yang ni tak tahu kan. Betul. At least katakanlah saya tak tahulah macam mana mak ayah memeriksa handphone anak. Tapi katakanlah you buka phone anak, you tengok dia search dia tu apa, dia jumpa perkataan-perkataan tertentu. Perkataan apa tu? Ataupun dia order barang sampai kat rumah, you tengok kat parcel, beli apa ni So terus saya kata it's a very challenging zaman sangat challenging. Tapi janganlah putus asa, Ya. Adalah soalan daripada Encik Amirul ni. Okey. Allah. Untuk bersama dengan sekolah-sekolah untuk bagi talk awareness. InsyaAllah boleh jika ada peluang. Tapi yang saya tahu ADK sangat bekerja rapat dengan sekolah. ADK banyak buat program-program di sekolah. Cumanya keberkesanan tu saya tak pasti. Tapi katakanlah ADK pergi ke sekolah-sekolah. Kita lupa ada segolongan tak ke sekolah pun. Mereka tak ada di sekolah pada waktu itu. Ataupun mereka dah berhenti pun sekolah. Jadi macam mana nak mendekati golongan ini? Dan golongan ini ramai. Lagi-lagi, ni PDPR dan PKP ni. Kita melihat peningkatan budak berhenti sekolah berganda-ganda. Mereka rasa dia tak perlu dah pergi sekolah, tak ada keperluan pun. Belajar online kelas pun tak masuk. Mereka rasa tak payahlah, baik kerja je. Umur 14, 15 boleh cari kerja kat mana-mana, simple job ke apa ke, berniaga online lagi zaman sekarang, jadi influencer, buat YouTube pun dapat income. So ialah bagaimana nak sekolah dah ada program, macam mana nak pergi pula ke kelompok-kelompok yang ini. Jadi apa yang saya nampak dan saya tengah ajak murid-murid saya ni buatlah, perbanyakkan video penjelasan dalam TikTok. Sebab mereka dalam TikTok, mereka pun ada Facebook ni mak ayah je. Betul? Mereka dalam TikTok, mereka dalam IG. Kat situ lah yang kita kena pergi. Kita kena buat konten yang sesuai dengan umur mereka untuk beritahu mereka benda ni salah. Benda ni jangan buat, rugi, buang masa. Benda ni merosakkan otak. Yes. Ada tak macam pihak, saya wallahualam saya tak tahulah ADK buat ke ataupun mungkin pihak Anwar buat ke. Kalau untuk dari segi pihak Cikgu Sharifah lah, ada tak buat macam satu training of trainers untuk volunteers, katakan yang nak berminat untuk contribute ataupun nak tahu dengan lebih detail, ada tak macam buat satu training ke apa ke, ada tak? Belum lagi, kita belum pernah dapat request macam tu. Tapi sekiranya ada dan kita boleh fikirkanlah
semuanya training untuk volunteers untuk apa? Untuk turun ke lapangan dan Turun ke mendekati lapangan anak-anak ni. untuk identify, contohnya turun ke lapangan, identify, nak tahu macam mana nak pick up ke, wallahu alam lah, saya just Allah idea saja. susah. Berdasarkan kepada apa saya dengan budak-budak ni, macam mana cara mereka mengambil dan sebagainya, saya tak rasa semudah itu. Sebab mereka bukannya beramai-ramai duduk dekat rumah kosong lagi dah. Dia banyaknya seorang je kat rumah. Kalau dia pergi bergeng pun, gila-gila tompang sama kawan. Sama kawan pun dia seorang dua orang. Jadi mereka dah makin terpisah tau, makin terasing. Maknanya kalau yang datang dekat pusat tu, yang Cikgu Sharifah dapat tu, kebanyakannya yang serah diri lah. Tak ada yang kita pergi pick up ke cari apa, tak ada. Kebanyakannya yang memang willing to come, tapi ada juga kes-kes tertentu yang mana parents minta kita datang. Maknanya parents dah tak boleh buat apa-apa dah, dan sebabkan okay, parents aku kata, tapi cikgu nanti saya akan hantar bila anak saya dah bersedia. Bersedia ni payah nak jumpa lah waktu bila nak bersedia ni. Susah sangat. Ada waktu momen saya pernah berjumpa satu budak ni, dia nak pulih. Dia kata, cikgu saya nak jumpa cikgu. Okay, saya tahulah itu adalah waktu dia dah kosong. The moment saya kata, okay jom jumpa, saya tunggu kat sini, dia tak datang. Dia tak pick up call semua. Tengok, dia dah ambil balik. Sekejap lah. Saya pernah pergi sampai ke rumah dia, saya masuk ke bilik dia, saya tengok dia tengah tidur. Saya tengok kat bawah tu bersepah barang-barang. Ini dalam rumah mak ayah ni, saya kata mak ayah ni hanya mampu ambil barang-barang tu, buang. Nanti beli lagi. Ambil, buang. Kadang-kadang ada juga mak terpaksa simpan barang tu sebab kalau anaknya mengamuk, ni anak nak ambil balik. Takut anak mengamuk ni. Takut sebab kalau kita baca berita-berita, ada dah banyak berita yang sampai level mencederakan mak ayah dan sebagainya. Ya. So jadi mak ayah banyak baca berita-berita tu dan mereka risau keselamatan. Tapi tu saya kata, jangan sampai level dah sampai ke tahap mampu mencederakan. Ramai saya jumpa tak sampai pun level tu. Tak sampai pun level tu. Yalah. Lebih parah bila pihak sekolah akan datang murid, tak rasa pindah sekolah satu tangkap tembakan dadah. Kenapa nak padam datang murid? Tulis je lah dia terlibat. Kenapa nak padam saya pun tak berapa nak faham sangat. Tapi biasanya kalau kita tangkap ni akan pergi ke mana? Biasanya kalau pergi ke Henry Geni tak ambil kalau terlibat dengan dadah sahaja. Terlibatkan jenayah. Mungkin pusat rawatan. Tapi saya tak pastilah bahagian memadamkan data murid ni. Apa signifikan dia untuk menjaga nama sekolah Jaga nama sekolah lah maybe. Lepas tu jadi apa? So sekolah tu apa signifikan dia, tak tahu. Saya tak faham sangat. Tapi tak ada, pada saya you nak suruh apa, benda ni dah merata. Sekolah swasta, tengoklah berita baru ni. Ada anak VIP apa kan, buat tanam ganja dalam rumah lah apalah. So kat mana yang tak ada benda ni? Semua dah ada. Tak payah nak sorok dah. Lebih baik kita terima je benda ni wujud, kita accept it dan fikirkan cara nak solusi. Daripada kita nak menidakkan menyorokkan Allah. Ni dah 2022 kot. Benda dah bersepah dah. Yalah. Sebab air muka kan kalau setengah-setengah sekolah. Ya. Saya beritahu mak ayah, janganlah segan, janganlah malu. Terima je. Pertama, kena terima hakikat. Anak memang dah terjebak. Itu kena terima. Jangan tak terima hakikat. Bila tak terima hakikat ni, dia akan in denial. In denial ni lagi susah. Terima hakikat. Lepas tu, baik kita duduk sama-sama fikirkan solusi. Okey, apa nak buat sekarang ni? Anak budak ni. Yalah, insyaAllah. Yalah, Alhamdulillah. Rasanya dapatlah some idea. Memang for me, bagi saya rasa memang terbuka minda saya. Dan insyaAllah saya akan plan untuk kita buat dari masa ke semasa. Kita ada grup kita, maybe saya akan kumpulkan remaja ke.
Boleh. Mungkin buat under program masjid ke apa semua. Sebenarnya talk-talk ni under program masjid. Saya sebagai pengerusi Masjid Dain dekat sini. So dan kami pun ada kelab remaja dekat masjid. Baru tengah buat Baik. aktiviti, contohnya cycling apa semua kita orang baru buat. So Bagus. mungkin insya-Allah saya akan buat satu sesi juga dengan Boleh. Cikgu Sharifah untuk Boleh. kami jumpa remaja-remaja ni. Boleh, Baru insyaAllah. daftar InsyaAllah. keahlian setakat ni insya-Allah. Baik, baik. Okay, so saya rasa setakat ni saja. Maybe dalam 10 saat kalau ada yang nak on mic, kalau you all ada nak tanya apa-apa ke? Boleh kalau nak bertanya. Last question, ada ke? Selamat petang Puan. Ya, selamat petang. Saya juga dengar dari Sarawak. Hmm. Apa yang saya kongsikan sebab saya kumpul lepas tu dapatkan data penghuni dan juga Bandar Muda terus Sarawak. Ada yang sampai saya kontak sekolah yang menidakkan, maksudnya padahal benda tu memang berlaku tapi menidakkan. Dengan sebab saya sebut dengan bukti sekali baru mereka mengaku bahawa mereka sebut tiba ada. So bagi saya di peringkat PPD atau PGPN, kerana perkara ini berlaku, sepatutnya mungkin perlulah admin sekolah berkenan dirujuk dengan sektor kaunseling. Sebab kalau semuanya makin parah lah. Betul. Betul saya kata berhentilah sembunyikan lagi benda-benda ni. Apa yang kita nak malu apa lagi? Benda dah berlaku. Benda dah berlaku, kita nak sorok macam mana lagi? Kalau kita sorok bukan boleh benda tu padam. Ya. Baik kita cari solusi. Jadi pihak sekolah bekerjasamalah dengan AADK untuk dapatkan bagaimana jika di sekolah mereka ada banyak masalah itu, AADK boleh bantu. Pihak PDRM di kawasan akan bantu, ya. Jangan menidakkanlah benda ni. Rugi, kesian budak. Sebenarnya kesian ke anak-anak tu. Ya. Alhamdulillah. Okey. Okey, Cik Dangat, ada apa-apa lagi tak? Mungkin lepas tu di masa datang lah. Saya juga berharap supaya untuk program-program di Sarawak khususnya, satu sebab saya juga terlibat dengan untuk murid-murid Penan, di mana Petipun Persatuan Tipun Penan Sarawak, mereka ada menepi masalah yang sama, iaitu murid yang terlibat dengan dadah. Dibuat laporan dengan pihak-pihak yang berkaitan lah, tapi tak ada action. So mungkin sekiranya dapat saya akan kontak lagi lah Puan untuk membantu saya untuk memberi penerangan dengan anak-anak Penan lah, khususnya Penan Muslim di daerah Trubis. Baik. InsyaAllah. Tapi itu saya kata dadah ni dah masuk merata-rata sehinggalah ke kawasan yang kita rasa Masya-Allah. macam tak jangka, kenderaan nak masuk pun susah, tapi rupanya dah ada sampai. Betul. Yalah, okey, alhamdulillah. So mudah-mudahan usaha Cik Dangat ni kita boleh bantu sama-sama dan mudah-mudahan kita boleh selamatkan anak-anak yang malang tu lah insya-Allah untuk kembali ke pangkal jalan. So saya rasa cukup setakat tu saja untuk kali ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh jumpa lagi. Maybe ada 5-10 second yang terakhir, pesanan terakhir lah daripada Cikgu Sharifah untuk kami semua yang ada dekat sini insyaAllah. Pesanan terakhir saya ialah yang pertama, cakna dan aware dengan mengenai isu dadah. Bukan isu baru lagi, tetapi dia adalah isu yang sudah berkembang dan semakin canggih. Jadi you kena ambil tahu apakah trend-trend terkini dan selalulah berbincang dengan anak. Katakanlah anak nak cerita pasal kawan dia kan tunjuk benda ni. Tapi so janganlah terus potong. Apa ni kawan ni buat benda tak senonoh. Dengar dulu dan tanya dan bersembang. Dan lebih baik anak tahu keburukan lebih awal dan faham betul-betul. Jadi katakanlah dia didekati oleh orang yang cuba nak bantu atau cuba nak ajak dia buat benda-benda ni, dia sendiri akan tolak. Okey? Tak ada cara, sebenarnya tak ada caralah. Memang family first yang kena didik anak-anak, kemudian diikuti oleh sekolah, masyarakat, kerajaan dan sebagainya. Family mesti tahu dahulu dan protect dan didik anak supaya benda ni sangat berbahaya, ya. Pegangan agama mustahak lah, ya. Pegangan agama mustahak. Jadi aktiviti agama di rumah tu mestilah digiatkan bersama dengan anak-anak. Okey, alhamdulillah.
Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Masya Allah, terima kasih Sama. sekali lagi daripada kami semua. Dan kita doakanlah mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan Cikgu Sharifah, Baik, Sharina dan tim. Dan baik. insya-Allah if anything yang kami boleh sumbangkan apa, boleh anda hubungi saya. Okey, saya Boleh akan insyaAllah. sampaikan ataupun mungkin boleh directly involve kepada Cikgu Sharifah lah dekat Facebook beliau. Saya dah stop lah Boleh. tengok ada aktiviti tu. InsyaAllah. So mudah-mudahan Ha, kita boleh ada lagi collaboration ke apa dengan aktiviti selepas ni insyaAllah. boleh insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.